bahagian pengenalan. Nama syarikat yang saya jalankan adalah syarikat Hedani Design Sendirian Berhad. Bentuk perniagaan yang dijalankan adalah syarikat Sendirian Berhad. Tujuan perniagaan dijalankan adalah bermotifkan keuntungan semata dan perniagaan dijalankan secara atas talian pelbagai strategi perniagaan yang digunakan oleh syarikat Hedani Design dalam menggerakkan organisasi ke arah mencapai matlamat organisasi. Again, latar belakang syarikat. Syarikat Hedani Design ini menjalankan perniagaan berasaskan produk dan perkhidmatan. Antara sebab syarikat Hedani Design ini dijalankan adalah yang pertama untuk maksimumkan keuntungan, yang kedua adalah untuk tingkatkan penglibatan sektor awam dalam pelbagai lapisan masyarakat, dan yang ketiga adalah untuk tingkatkan potensi pasaran domestik dalam bidang seni. Syarikat Hedani Design ini juga ditubuhkan pada tahun 2015 secara atas talian, yang mana jenis perniagaan yang dijalankan adalah syarikat Sendirian Berhad. Syarikat ini diusulkan oleh saya sendiri, iaitu Muhammad Adil bin Ahmad Kamal, dan dibantu oleh pekerja-pekerja saya, dan modal diperoleh adalah daripada dua sumber, iaitu sumber daripada institusi kewangan dan juga simpanan peribadi. Iskandar bin Dollah, nombor matrik 99181, visi dan misi. Untuk visi merupakan penetapan perancangan yang melibatkan fokus dan perancangan jangka masa panjang. Visi juga menjadi panduan untuk membuat keputusan dan tindakan bagi memastikan hala tuju perniagaan berada di landasan yang cepat. Dan visi untuk syarikat Hedani Design ialah untuk menjalankan sebuah organisasi dan syarikat yang mereka cipta fashion terunggul untuk pelanggan mendapat pengalaman yang baik, sekaligus mampu berdaya saing dengan kerjasama antara subordinat yang kreatif dan inovatif. Untuk bahagian misi pula, misi merupakan satu pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan atau matlamat sesebuah perniagaan. Misi juga dibentuk untuk menjadi satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan untuk mencapai matlamat. Dan matlamat yang kami ingin capai ialah yang pertama, untuk menyediakan produk fashion yang berkualiti tinggi dan mesra pelanggan. Dan kedua ialah menghasilkan seni reka bentuk dalam fashion untuk menjadi trend baru. Dan ketiga ialah mementingkan kualiti produk dalam meningkatkan penjualan. Dan akhir sekali ialah memfokuskan strategi pemasaran yang strategik dan berkesan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan bahagian nilai teras dan proses perancangan strategik. Dalam sebuah syarikat, nilai teras merupakan elemen penting. Ia fungsi sebagai kepercayaan asas yang memimpin tingkah laku dan membuat keputusan dalam sesebuah organisasi. Nilai teras yang pertama adalah nilai teras kecemerlangan. Syarikat kami mencari kecemerlangan dalam usaha kami, dan kami juga mempunyai usaha untuk membuat penambahbaikan dalam syarikat kami. Yang kedua adalah integriti. Kami juga committed kepada prinsip kebenaran dan kejujuran dalam mempromosikan amalan mesra alam dan mampan dalam pengeluaran dan sumber bahan untuk pengeluaran baju t-shirt kami. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Sememangnya kami akan mengutamakan keperluan pelanggan, memastikan perkhidmatan kami cemerlang dan secara aktif mencari maklum balas untuk menambah baik produk dan perkhidmatan kami. Yang keempat adalah kerja berpasukan. Kami juga memupuk persekitaran kerja berpasukan yang menyokong di mana pekerja bekerjasama dalam mencapai matlamat yang telah diobjektifkan. Yang kelima adalah inovasi. Syarikat kami juga menggalakkan budaya penambahbaikan yang berterusan dan kekal mendahului trend industri dalam reka bentuk dan pembuatan baju t-shirt keluaran syarikat kami. Proses perancangan strategik adalah penting untuk kejayaan mana-mana syarikat, termasuk dengan syarikat kami yang menghasilkan baju t-shirt. Antara gambaran keseluruhan proses perancangan strategik syarikat kami adalah yang pertama, misi dan visi. Syarikat kami telah menentukan apa misi, iaitu tujuan dan sebab kewujudannya. Yang kedua adalah analisis pasaran. Kami juga menjalankan analisis menyeluruh tentang pasaran keluaran baju t-shirt kami, termasuklah dengan pilihan pelanggan, trend terkini dan pesaing. Yang ketiga adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Syarikat kami akan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam syarikat kami. Yang keempat adalah strategi dan taktik. Adalah untuk membangunkan strategi untuk mencapai matlamat yang telah diobjektifkan. Yang kelima adalah pembangunan produk dan perkhidmatan. Syarikat kami juga tidak lupa dengan inovasi dengan pelbagaikan reka bentuk dan penawaran baju t-shirt berdasarkan permintaan dan trend terkini dalam pasaran. Okey, saya akan meneruskan perbincangan kami, iaitu dalam bahagian struktur organisasi dan juga rantaian organisasi. Struktur organisasi merupakan rantaian komponen yang terdapat dalam organisasi. Wujudnya pembahagian kerja atau menunjukkan fungsi atau kegiatan yang berbeza. Struktur organisasi juga membentangkan pakar pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan tersebut. Syarikat Hedani Designer Sendirian Berhad telah mewujudkan struktur organisasi. Pemilihan yang amat teliti termasuk pembagian tugas dan kerja telah diwujudkan pada syarikat ini. Struktur organisasi memudahkan syarikat Hedani Designer Sendirian Berhad untuk menjalankan kerja, terutamanya kerja pembagian tugas. Struktur organisasi juga mengelakkan berlakunya sebarang risiko yang terlalu berat pada sesebuah jawatan yang ada pada organisasi tersebut.
struktur organisasi telah mewujudkan kerjasama dalam melakukan tugas-tugas tertentu untuk mencapai maklumat sebenar syarikat Hedani Designer Sdn Berhad. Okey, seterusnya kita beralih kepada rantaian organisasi. Ini merupakan rantaian organisasi kami. Pada peringkat yang paling atas, kami ada pengurus besar iaitu Muhammad Alauddin bin Ahmad Kamal, dan kita turun ke bawah sedikit iaitu pengurus kewangan iaitu Nur Alam binti Irul Shah Alam. Bagi pengurus pengeluaran pula adalah Iskandar bin Tolah. Pengurus pemasaran pula Edi bin Abdul Hadi Abdullah. Pengurus pentadbiran Nur Hidayah binti Mazhar. Accountant Nicholas Colin anak James. Jurujual Denny Petrus anak Jelai. Sumber manusia Wan Ahmad Hafiz bin Wan Rahman. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Ini saya membentangkan bahagian perjabatan. Perjabatan adalah fungsi koordinat kerja dan bekerja berdasarkan unit yang berlainan dan berbeza-beza dalam tanggungjawab untuk fungsi perniagaan tertentu. Selain itu, struktur organisasi diwujudkan berdasarkan jenis-jenis perjabatan. Hal ini bermaksud pembahagian tugas atau kerja dan bekerja kepada unit organisasi yang berlainan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas atau kerja yang diberikan. Setiap orang dalam unit tersebut ataupun unit yang berbeza-beza adalah melakukan semua kerja pengulangan tersebut akan bertujuan untuk ke arah objektif dan maklumat yang telah ditentukan. Perjabatan ini juga adalah dilakukan oleh syarikat Hedani Sdn Berhad adalah perjabatan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah satu maksud di mana semua orang terlibat dalam satu aktiviti seperti pemasaran, pengeluaran, kewangan dan sumber manusia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Berikutnya adalah lokus membuat keputusan. Membuat keputusan adalah melibatkan pengurus untuk mengenal pasti dan menyelesaikan isu yang dihadapi oleh perniagaan serta merupakan proses untuk membuat sesuatu pilihan dengan mengenal pasti keputusan yang dibuat serta mengumpul maklumat. Sebagai contoh, syarikat Hedani Design mengeluarkan semua produk baju atau fashion mengikut piawaian kualiti dan keselamatan pakaian yang tinggi demi keselesaan pelanggan. Di samping itu, syarikat ini menggunakan desentralisasi sebagai kaedah utama dalam membuat keputusan. Desentralisasi ialah proses di mana pengurusan atasan memindahkan kuasa kepada pengurusan bawahan atau subordinat. Proses membuat keputusan syarikat Hedani Design Sdn Berhad menggabungkan pengagihan kuasa yang teratur apabila pengurus bersama kaki tangan bawah yang lain memberikan pendapat masing-masing dan bekerjasama antara satu sama lain. Hal ini membolehkan organisasi mempunyai komunikasi terbuka dan tidak terhad serta tidak mewujudkan keputusan berat sebelah oleh pihak atasan. Contohnya, setiap orang bebas menyatakan pendapat masing-masing. Dan bagi pemusatan atau sentralisasi, ia merujuk kepada penumpuan kuasa membuat keputusan kawalan atau kuasa dalam satu entiti atau kumpulan terhad, individu atau institusi. Dalam sistem berpusat, semua keputusan dan kuasa sepenuhnya dimiliki oleh pihak atasan iaitu pengurus syarikat. Oleh itu, ahli jawatan kuasa yang rendah atau subordinat tidak dapat membuat keputusan secara bebas. Justeru, syarikat ini tidak menggunakan kaedah pemusatan ini kerana terdapat kekurangan. Contohnya, subordinat tidak dapat membuat keputusan dengan bebas. Jalan kerja akan menjadi lambat akibat daripada perlu menunggu keputusan daripada pihak atasan, serta kreativiti pekerja juga akan menjadi lemah kerana idea keputusan yang ingin dikeluarkan sangat terhad. Proses delegasi iaitu menunjukkan pekerjaan rapat dalam prinsip penyeliaan dan penurunan kuasa. Dalam proses delegasi juga menerapkan matlamat seperti mengekalkan disiplin pekerja yang baik, meningkatkan hasil pengeluaran dan cara kerja, menilai kuantiti dan kemampuan pekerja, mengelak kemalangan dan kesilapan, memudahkan urusan kerja dan penyelesaian masalah dan membuat keputusan yang tepat. Penyelia memberi arahan kepada pekerja untuk melakukan sesuatu kerja dan pekerja haruslah patuh kepada arahan tersebut. Kedua, menilai kekuatan dan kelemahan pekerja untuk meningkatkan mutu hasil kerja yang baik
dan penyelia dapat menilai pencapaian prestasi para pekerja. Ketiga, melatih dan meningkatkan prestasi pekerja, memberi latihan kepada pekerja, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kerja yang diceburi serta pendedahan tentang tugas-tugas mereka. Terakhir, keselamatan pekerja haruslah dititik beratkan oleh majikan untuk mengelakkan perkara buruk berlaku. Penurunan kuasa. Pemberian kuasa dan tanggungjawab seseorang individu pada individu lain. Delegasi wujud di mana-mana organisasi untuk membolehkan berfungsi secara efisien. Faktor penurunan kuasa. Pertama, saiz organisasi, iaitu semakin besar organisasi, semakin banyak keputusan perlu dibuat. Kedua, kerumitan kerja. Kerja kompleks memerlukan kepakaran yang lebih dan penurunan kuasa diberi kepada subordinat berkemampuan. Ketiga, budaya kerja organisasi. Apabila pegawai atau pihak atasan percaya dengan kemampuan subordinatnya, maka lebih banyak pengagihan kuasa akan berlaku. Kebaikan penurunan kuasa memberi peluang untuk pihak atasan menjalankan tugasan lain. Subordinat diberi peluang untuk membuat keputusan dapat dicapai dan efisien dengan lebih cepat. Membentangkan bahagian aktiviti kawalan dalam Jabatan Prima. Okey, terdapat beberapa aktiviti kawalan yang dapat saya senaraikan di sini adalah yang pertama, mengawal aktiviti kewangan. Aktiviti kawalan dilaksanakan oleh Jabatan Kewangan untuk mengawal perbelanjaan mengikut bajet yang diperuntukkan oleh syarikat Hedani Sdn Bhd sebelum menghasilkan produk. Okey, yang kedua pula, mengawal pengeluaran produk. Jabatan Pengeluaran berfungsi sebagai pemeriksa kualiti dan meneliti mesin yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Okey, yang terakhir pula adalah mengawal pemasaran produk. Okey, di sini aktiviti ini dilaksanakan selepas produk terhasil dan dijalankan oleh Jabatan Pemasaran bertujuan untuk mengetahui maklum balas pelanggan terhadap produk yang dipasarkan oleh syarikat Hedani Sdn Bhd. Seterusnya di bahagian kepimpinan, definisi bagi kepimpinan adalah bidang penyelidikan dan kemahiran praktikal yang merangkumi keupayaan individu atau organisasi untuk membimbing individu lain, pasukan atau keseluruhan organisasi. Peranan pengurus ini adalah memeriksa bakat dan alat yang diperlukan untuk kekalkan organisasi. Pengurus syarikat Hedani Design menggunakan kaedah kepimpinan formal dan tak formal dalam organisasi. Cara pengurus syarikat Hedani Design juga menggunakan cara komunikasi lisan dan bukan lisan, yang mana cara komunikasi lisan adalah seperti email, surat menyurat dan memorandum, manakala tak formal pun adalah perbincangan dalam telefon. Pengurus syarikat Hedani Design ini juga mempunyai ciri-ciri kepribadian seperti berwawasan, tanggungjawab, kreatif dan inovatif, berani mengambil risiko serta bercita-cita tinggi. Gaya kepimpinan yang digunakan oleh pengurus syarikat Hedani Design juga adalah gaya kepimpinan demokratik, yang mana pengurus syarikat Hedani Design akan menguruskan organisasi dan produktiviti, yang mana pengurus perlu ada dua kuasa yang ada padanya, iaitu kuasa kedudukan dan kuasa peribadi. Pengawalan adalah aktiviti mengawal operasi dan aktiviti perniagaan yang dilakukan supaya segala operasi berjalan dengan lancar serta dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu juga, pengawalan merupakan tindakan yang dijangkakan. Konsep kawalan pada awalnya hanya digunakan apabila terdapat ralat yang dikesan. Selain itu juga, pengawalan juga dilakukan untuk mengambil tindakan agar sumber-sumber organisasi yang digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai objektif organisasi tersebut. Kawalan dalam organisasi terbagi kepada tiga, iaitu kawalan dalaman, kawalan luaran, kawalan terdahulu, kawalan berserentak dan kawalan terkemudian serta kawalan kewangan. Selain itu juga, pengawalan dapat membantu pihak pengurusan untuk melihat kewujudan kelemahan-kelemahan dalam perancangan dan pelaksanaan yang boleh diperbetulkan pada masa hadapan.